sebelum kelas minggu depan. Tak kira lah serta hari Jumaat juga ataupun Sabtu depan, kalau korang tak dapat markah juga, saya akan denda korang. Faham? Saya akan denda korang kalau korang tak dapat markah lagi. Maksudnya korang pergi tanya, kalau dah korang nak usaha, korang sendiri dah usaha, cikgu tak bagi, okeylah korang tahulah cikgu sendiri kan, korang tahulah cikgu korang kan. Okey, korang sendiri tahu. Itu je lah. Apa lah saya nak tahu? Progress. Kenapa saya nak tahu saya nak progress? Contoh lah macam Irfan, itu gagal dengan gaya ni. Saya nak tahu progress dekat mana sekarang ni. Contoh dia lah, contoh. Kalau kau cakap saya berat sebelah. Contoh. Tak, saya tak sayang lebih pun kat dia. Spar langsung lah, saya tak pesa langsung tak sayang tu. Okay, so bukan depan di cabaran korang. Hari Rabu tu korang tak dapat markah, dapat kira dah. Tak usaha, kalau korang tak dapat markah, bagi tahu saya. So, saya nak korang tahu sendiri macam mana attitude mengajar korang. So, korang dah faham dah? Sebab tu lah, korang kena tahu. Korang gagal ke masa
Empat, dua, dua. 10, okey? Efektif ni. Udah, kosong. Dua.
padu dan didanyakan apabila rantau dynamik itu dihutangkan melalui durasi saja pada satu X-nya dia pusing. Kita tahu, mana tahu dah rantau dynamik kan? Dia dah tahu rantau dynamik yang dihutangkan kan? Belum tu. Sebelum kita lupa. Itu waktu mana ni? Dua. Rantau dynamik itu yang bawah. Kita ada masalah kat sini. Tak ada persamaan ni kan? Kalau tak ada persamaan, untuk satu, tiga. Ini dua, tiga, satu, dapat. Dua, dua, kawasan menoreh, tiga, tolak dua, dapat. Lalu. Tak macam tu. Nah, kalau tiga pakai dia dah bilang. D. Satu baik. Satu di depan. Kosong, satu. Yang ni. Kena tumpahkan. Okay. Beza dengan luas, dia kena itu beza dia. Itu sahaja. Tapi sama juga nanti kita kena yang kita cari itu yang bawah. Okay. Lagi bagus kalau format tempat lain. Kalau kembangkan ni. Okay, kembangkan. Ya. X kuasa 4. Tambah. Negatif. 18. X kuasa 2. X 3. Negatif 18. X kuasa 3. Tambah 36. X kuasa. Okay. 9 X kuasa 4. Tolak 36 X kuasa 3. Tambah. Tambah 36 X. Tambah 36 X kuasa. Dah kuasa 2 kan. So tinggal nak ramaikan. Baik tu. Kita ada kat situ. Oh, ramaikan. 9 X 4 tambah 1. 4 tambah 1. Tolak 36 X 3 tambah 1. 3 tambah 1. Tambah 36 X 2 tambah 1. 2 tambah 1. 1. Kosong. So 5. 9 X kuasa 5 per 5 tolak 36 X kuasa 4 per 4. 250. 1. Okay. Dia sama juga pengambilan. Cuma nombor ni makin besar itu je. Tak susah pun. Dia besar itu je. Kecilkanlah potong. 9A. 9. Ini 12 kan? Kita balik. Tak apa. Sabar tu. Dia buat slow-slow tak apa. Yang penting kena pastikan elakkan kesalahan. Makin banyak kalau buat salah, makin susah dapat betul. Okay, sekarang masukkan 1. Sebab tu nombor dia 1. Okay. So,
kuasa 5 tolak 9 1 kuasa 4 tambah 12 1 kuasa 3 tolak. Dia susahkan kami tapi dia mudahkan nombor. So apa? Ya? 22.8 pecah-pecah tak ajar. 114/5 pi unit satu. Itu ke bawah kan? Okey. Untuk bawah kan? Kan? Okey, sekarang fokus bentuk ni. Okey. Kalau kita putarkan, ni jadi bentuk apa? Silinder ke tak? Kan? Tahu? Jadi kita kena kat sini. Kena pasti. Kalau bentuk petak diputarkan, dia jadi silinder. Apa? 24. Ha? 24. Tak? Silinder kan? Bermakna ini adalah dia punya tinggi satu. Tiga ni dia punya dari kan? Betul tak? So, formula silinder. Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 P. Aduh. Pi nak kira tak? Tak payah sebab tadi pun kan? Kan senang. J berapa? 3 kuasa 2 P berapa? 1 kuasa 1 kilo pi. So 9 pi. So isi padu kawasan yang berorek adalah 9 pi. Tolakkan dengan 24/5 pi. Itu dapat berapa? satu per 5. 1/5 eh? Betul. Pi unit sepatu. Kalau tak tulis unit sepatu tak apa, yang penting pi tulis. Itu dia. 10 markah. Ini salah satu sebab lah korang akan dapat markah admit lebih baik yang PSPM. Kalau dapat betul 10 markah. Sila salin. Saya sudah nanti nak tunjuk soalan SPM. Tadi tu masuk tadi. Orang depan baik duduk belakang. Lakuan ni depan ni lagi sekali lambat terus keluar kau dulu. Keluar. Apa aja ni? Ada apa pun kita baca.
Okay, kita tengok satu soalan telefon pengambilan. Ini soalan percubaan Terengganu SPM 2021. Admit tahun 2021 adalah satu subjek yang menunjukkan penurunan. Maksudnya nama yang teruk lah. Subjek tertentu naik. Mat pun turun. Tapi Mat tahun ni first time tu, tahun ni saya rasa first time dia punya grade markah A diturunkan. Saya rasa 60 dah kira A. Memang lah, memang sepelik lah budak tuition saya yang dapat 50 lebih boleh dapat A SPM. Saya tak terkejut. Cubaan 50 lebih. SPM A. Apa maknanya tu? Sepung kau lah Imran.
Mat A. Lepas tu ada budak tu seorang tahfiz. Orang betul-betul tak belajar. Mat. SPM Mat A. Masa dia tak terkejut? Kejut lah. Apa hal ni? Masalah ni tahun ni kan. Mana dia tahu budak tu tahfiz? Budak tahfiz. Tak, mana boleh. Tak tahulah kan, mungkin masa SPM tu Allah bagi sesuatu cahaya jalan yang luas, terbuka kan. Allah gerakkan tangan dia untuk menulis jawapan dengan baik. Untuk dapatkan benda-benda tu, sebelum SPM korang dah kena buat sesuatu. Antaranya dengar cakap mak, terutamanya taat pada mak, dengar cakap kan. Tak datang lambat, kalau tidak kena sidai kat luar. Nasib baik pula ada tempat berteduh, kalau tidak basah. Datang tuition kan. Tu salah satu faktor yang Allah mudahkan nanti masa periksa. Tapi tak boleh lah sebelum periksa kan kau doa macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti masa kau gerakkanlah tanganku supaya supaya aku dapat tulis jawapan. Patutnya permudahkan perjalanan peperiksaan pada hari berkenaan kan. Pemudahkanlah tanganku untuk menulis dengan lebih baik, contoh. Kena dengar cakap mak. Saya tahu yang kat depan sini banyak melawan ni. Itu kekurangan korang yang di rumah. Macam saya duduk asrama form 5. Sebila saya nak melawan mak tu? Itu kekurangan korang. Tapi kalau korang dapat bagus, yes. Bagus lah, memang bagus gila sebab korang sekolah biasa. Tahun ni terbukti saya tengok tulisan saya tengok SBP bagus lah. Macam so-so je saya tengok. Terbukti kata-kata tak ada power pun. Tak ada set power pun. Sebab tu cerita lama. Cerita lama, sekarang dah tak. Ya? 900 apa? Tak, ada 40 lebih. SBP yang banyak. Diorang ada cari kira markah untuk tengok dia dapat yang terbaik kat Malaysia. Sekolah teacher sedikit yang top 10 adalah dia tahun sekolah teacher. Sri Putri, bukan Sri Putri KL sekarang ni, Sri Putri saya berjaya. Dia ada Sri Putri KL. Itu sekolah menengah sains. Sekolah yang dia nama dia depan dia sekolah Sri Putri, tak ada sekolah menengah. Tu cepatlah sekolah cepatlah. Yang Malaysia baru nak naik. Dekat jalan depan tu, jalan Garuda tu, memanglah presiden. Korang ingat kalau saya tengok korang bawa motor, potong tengah, masa kereta tengah ni berlawan, jumpa selanggar terus. Jadi pastikan korang nak potong tengah, boleh. Atau lakon juga tu. Nak potong boleh, tapi pastikan tak ada kereta kat depan je. Saya cakap ni bukan semain-main, saya tak nak korang ni kehilangan nyawa ni. Saya lalu hati hantar nak saya dah tengok dah berapa kali lah orang tergolek di jalan. Banyak kali dah. Meninggal pun. So jangan main-main lah. Tapi yang meninggal tu yang selalu ciluk-ciluk tengah tu tak apalah, meninggal tu tapi cukup. Kurang lagi orang yang ciluk. Tapi kalau dia meninggal tu orang yang langgar, tak buat salah. Hati-hati naik motor ni. Sebab dia sepaham. Saya sendiri pun pegang je handle motor tu.
tukar je syaitan. Faham? Tak kira lah konsol sepantar lah, kau tukar terus dia tanduk. Ha. Okay. Sepantar tu kau naik motor, kopiah dia buka. Abang kita depan pakai cap kan tu, kopiah. Kai. Masa saya hati-hati Okay. Dia selalu nampak budak yang bawa motor kat tuition ni aspar. Dia pergi kerja lalu jalan Mufati tu, pergi sekolah. Lepas tu lalu jalan Kilang kan. Kereta saya ada dashcam rakam kau lalu mana. Kau dengan tengok kereta seburuk tapi dashcam ada Kau buat salah je hantar kat mak. Di sekolah, balik sekolah. Oh, ngeri ke lah. Tukar sekolah terus. Tukar sekolah, minggu depan tukar sekolah Teluk lah. Tak adalah jumpa. Boleh ekor, kalau tukar sekolah Teluk tu dia letak lagi ketua pengawas. Pengawas sekolah Teluk betul pakai. Ha? Siapa? Classmate. Ha? Classmate. Okey, betul lah cakap kan? Ni kalau bukan nak tuition saja. Tapi Pak, dari pengawal perempuan lebih lagi. Pada Encik pernah untuk pengawal perempuan. Practice sel. Jadi pengawas. Sekarang dia kerja sendiri. Ada setengah kecil masih sahabat dengan dia. Sahabat dia lah, dah tak tajam dengan setengah kecil, sahabat lah. Dia tu biasa. Bila korang dapat sambal tu, korang memang terkumpulkan sedikit. Okey. Tak apa dia. Paksa halalkan ilmu sebagai tak tu. Okey, let's go. Satu lagi soalan, kita masuk bab baru. Bab baru tu pendek je. Sampai kaki tengok soalan ni. Okay. Apa? Kacang dia. 2, 5, 3, X, DX. Okay, kalau 3 dekat sini, ubah dia keluar. Baru nampak. 25. Ni 52. Ni 25. Ni 52. Ni 25. So, ni 25, ni 52. So, jadi apa? Negatif. Dah dapat 4. Siap. Itu je, memang tu je. Yang ni baru betul-betul je. Nanti janganlah STM. Saya dapat STM 7A. Kau dah semua kau bercakap 7A je. So, saya dapat STM 7A. Sekarang sebab sekolah dia yang seri A pun susah nak ada. Yang 5A pun dibagi hadiah. Naik kertas. Baik lah. Kan? Tak? Kau tu nak tambah macam tu? Tak cukup bajet. Best orang pun, dia buat balik best orang. Nanti saya tahun 21 tahun lepas. Nanti tuition dengan semasa cuti lah. Tak kelas dekat dengan juga. Dia masih dalam tu. Baru dapat nanti.
Okey, tak cukup jadi gitu kan. Okey lah bagi lah dengan tempat. 6A berapa dengan tempat? Tadi ya. Okey. Satu A yang mimpi ya. Agama. Tempat A agama. Tak ada apa-apa mana pun. Okay, alright. So, okay, ini kita asingkan ya. Okay, HX. Ini kan HX. 7 kan? Center ni center lah 7. Tapi ini kena kembangkan. Bukan kembangkan, kamilkan. Jadi PX 1 tambah 1, 1 tambah 1, ni 3, 1 sama dengan 15. So 7 tambah PX kuasa 2 per 2, 3, 1, 15. So 7, okay. So 3. 3 kuasa 2 P per 2 tolak 1 kuasa 2 P per 2 sama dengan 15. Okey, selesaikan ini dulu. Dapat apa? 9 tolak 1 kan? 8. 8 bagi 2, 4. 4 P sama dengan 15. So 7 tambah 4 P sama dengan 15. Pindahkan 7 sebelah. So 4 P sama dengan 15 tolak 7. 4 P sama dengan 8. P sama dengan 8 bagi 4. P sama dengan 2. So kalau korang berjaya buat semua tu, markahnya adalah 4. Paling 15 tengok markah tu. Saya tipu 4 ni. Dia tak adalah main 3 ni. Okay, dah. Sudah tunjuk paper 1 punya contoh soalan pengamilan dan paper 2 contoh soalan pengamilan. So korang fikirlah sendiri, korang boleh tak dapat full mark kat situ? Kalau korang boleh dapat full mark kat situ, maksudnya korang dah boleh mimpi-mimpikan dapatkan ini. Kan tidur je, mimpi yang indah. Semua ceritakan aku tu untuk SPM sebenarnya. Mimpi yang indah, SPM kau gagal. Okay, so settle. Kita nak masuk. Nak habiskan terus bab ni. Ingat pesan saya sekali lagi saya ingatkan, cuba minta korang punya kertas SPM. Admit. Tolong Bukan form 4 saja, tak makan admit. Ada orang dapat tinggi. Ali dengan Ifah. Orang tu lah, budak form 4 pun tak kenal. Dia orang kenal korang. Cuba nama Ifan tu kenal. Dia orang lebih kenal budak tuition lah. Dapat A 80, seorang 86, seorang 88. Kalau peksa pertama form 4 dah boleh dapat A, pertengahan pun boleh. Kalau peksa pertama form 4 gagal, pertengahan pun gagal.
Setakat ni budak tuition saya yang hantar result baru 4-5 orang je, yang lain tak tunjuk result. Yang lain dia duduk kat AP dulu. Kita tak ada hal. Dia tunggu je. Setakat ni ada seorang, satu, dua orang yang dah confirm lah. Matrikulasi confirm lah, tak buka. Kalau dia orang isi confirm dapat lah. Kau tu confirm dapat dengan ada seorang. Nak dapat masuk matrik senang je. Make sure paling terus C dah. Confirm dapat. Budak sampai pun boleh sebab korang ambil ni. Tapi jangan lupa isi lah. Tak isi tak guna. Tak isi lepas sebenarnya mimpi dah dapat matrik. Memang tak dapat lah. Memang jangan mimpi lah. Tak, dia matrik ni kalau korang paling terus isi, korang dah dalam tangan tau. Dia dah jadi backup tau. Lepas tu korang boleh isi UPU. Ya. Apa? Tak sama. SDT bawah Kementerian Pelajaran. MNSM bawah Kementerian Koperasi dan Usahawan. Menteri lain. Kementerian Pelajaran itulah menteri korang yang sitting tu. Betul lah. Lepas tu Norma menteri koperasi. Tadi Didin lah kan? Dengan Didin yang wafat. Okay? Okay. Saya nak ni. Lepas tu nak fokus. Hari ni saya mungkin tak buat latihan lah. Nanti kita simpan. Ini saya nak habiskan video ni. Okay. Okay, kita lampu semua. Okey. So, bab seterusnya yang sepatutnya korang belajar kat solar ialah pilihan atur dan gabungan. Okey. So, pilihan atur dan gabungan sebenarnya satu bab yang senang. Kan, saya cakap senang je. Mana satu susah tu? Dia jadi susah sebab dia punya soalan tu boleh belik. So untuk kita tahu taktikal soalan dia, kita kena buat latihan lah. Taktikal soalan dia kita kena buat latihan. Itu standard. Okay. Baru kita boleh tahu macam mana bentuk soalan yang akan ada nanti. So tak apa, nanti kita akan tengok nanti macam mana buat soalan. Cuma bab ni dia gabungkan dengan kebarangkalian yang selepas ni. Taburan binomial digabungkan. Soalan dia digabung. Okay. So akan guna kalkulator. Sebab tu kalkulator kena berada dalam keadaan yang paling sihat sekali. Kalau salah, salah. Okey, jom. So, kita dah tengok contoh yang pertama. Tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okey. Ni soalan A ni direct sebab dadu dia ada berapa permukaan? 6. Shilling ada berapa permukaan? So 6 darab 2 dapat 12. Maksudnya ada 12 kemungkinan untuk korang dapat bahagian-bahagian tertentu lah. Ada 12 kemungkinan. Okey? Sebab ni direct. Dia kata baling serentak. Dia tak, kalau ayat dia sebab ada serentak. Tapi kalau dia baling satu-satu, pening. Baling serentak, kira. Okay, kadang-kadang betul juga baling duit shilling dia tak jatuh. Dia jatuh tengah-tengah. Pernah lah dalam bola sepak, pernah. Pernah terpaksa usuk. Ada lagi.
Okey. Okey. Cara bilangan seseorang meneka nombor 4 digit. Nombor 4 digit. 1, 2, 3, 4. Nombor 4 digit bagi mengakses nombor telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Okey, digit ada berapa? 10 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 digit. Maksudnya setiap satu tempat ni kan ada 4 digit kan, kata kan? Maksudnya setiap satu tempat ni boleh diisi dengan 10 nombor yang berlainan. Direct je. Jadi kita darab. Maksudnya apa kemungkinan yang dia akan dapat? 10,000 kemungkinan. Dia kena susun satu dapat. Kan? Tolongnya nak hack lah kan? Nak hack bilik tebal sekolah korang kan? Nak dapat siap soalan kan? Mungkin kita admit tertinggal bilik tebal. Kan? Betul korang bicara lah, sial tu kan? Tak, sial tu pintu tu. Okey, so terus. Okey. So nanti kita tengok yang ni kejap lagi. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, macam mana? Bila dia ada tanda seruan ni, bukan 11. Bukan. Okey. 11. Dia turun, dia kecil, makin kecil. 10 ni. 9, 8, 7. Boleh kau tulis. Dia 10, apa tu? Bawah 9 kan? Kau tak payah tulis 9, 8, 7, tak payah. Sebab yang selepas-lepas tu dia akan potong. Sebab sama atas dengan bawah. Sama. So tinggal 11 dengan 10 je kan? So dapat 110. Faham tak? Kau faham tak? Okey, saya tulis satu-satu. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bawah 9 kan? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Potonglah yang sama atas bawah. So tinggal 9 dengan 10 darab dapat 110. Faham? Okey. Okey, settle lah. Okey. Okay, tengok yang seterusnya. Betul memang sebab tu kena banyak latihan. Hari tu pensel pertama kita tak cukup. Tapi Mac dengan MS bagi banyak lah sebenarnya. Sebab tu fizik saya tak tetapkan target sebab saya tak bagi banyak. Okey. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas tu bawah dia bagi 4 kan? 4, 3, 2, 1. Lepas tu dia bagi 2, 2, 1. 4, 3, 2, 1 dia potong kan? Dah settle. 30 bahagi 2 dapat 15. Sebab tu kalau tak faham kat buku teks dia tak tunjuk semua sebab dia nak jimatkan dakwat. Kena faham bajet kan. Nak bagi kat korang buku teks free. So kurangkan bajet. Okey? Faham mungkin dalam minggu ni kot saya akan start cari buku Mac dengan NMAC. Standby lah. Tiba-tiba saya buat pengumuman nak duit. Saya beli dulu. Okey. Tak, lagi mahal. Buku lagi bagus lah. Tak lah, saya cari bawah 10 dulu.
Kalau tak cukup 20 orang buku terpaksa putus state lah, nanti saya akan bincang kemudian. Okey, cari B dengan cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Dia akan guna perkataan-perkataan yang positif. Dia tak guna malas. Bodoh. Dia tak guna. Dia Okey, bijak ada 5 perkataan. So, kalau dia tanpa ulangan huruf, cari bilangan cara menyusun. So, dia ada 5 lah. Bijak ada 5 kan? So, okey, macam ni. Katakan yang pertama kita dah ambil bijak B. Asalnya ada 5 kan? Ada 5 huruf. Kita dah ambil huruf B. So, tinggal 4 huruf kan? Untuk yang kedua tinggal 4 huruf. Selain daripada B. I, J, A, K. Boleh isi yang kedua. So, 4 huruf tu. So, katalah kita ambil I. So, tinggal 3 huruf. So, kita ambil J. Tinggal 2 huruf. Kita ambil A. Tinggal 1 huruf. So, darab semua kita dapat 120. Faham? Faham? Okey, ni rumit sikit. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. Yang ni dia rumit sikit. Okey. Dia macam ni. Okey, meja bulat. Ada 6 orang murid. Dinner kan. Kalau dinner SPM bagus boleh datang dinner. Kalau SPM tak bagus, tak nak datang dinner. Segan lah. Itu masa kat SJ saya perasan ada orang bawa kereta sport tu. Ambil result SPM. Kat SJ. Saya baru nak sebut. Ada dapat straight A ke sekolah SJ? Kalau yang dia naik kereta sport tu dapat jarang sekolah dia dapat straight A. Orang dapat tu dia bangga sangat. Kalau yang naik kereta sport tu dah straight A tak apalah. Sekali yang dapat straight A naik motor buruh. Naik basikal lagi ya. Jalan kaki. Okey. So ni menarik. So bilangan cara menyusun 6 orang murid tu, maksudnya ada 6 orang pelajar lah kat situ. Okey, kata 6 orang pelajar dah isi yang pertama kat sini. So tinggal lagi 5 orang. So tinggal lagi 4 orang. Tinggal lagi 3 orang. Tinggal lagi 2 orang. Tinggal lagi 1 orang. Cuba darab. Betul kan? Dapat 120 juga kan? Betul? Kau nak darab 120 betul kan? Sure? 720 kan? Sebab dia sebenarnya sampai 5 je. Dia sebab bulatan dia ada formula lain. Dia ada kat atas ni dia beritahu. Tu nampak tu. N tolak 1. Jika bilangan susunan bagi perkataan api dalam bentuk bulatan, pilih atau bagi N dalam bentuk bulatan diberi, nampak tu N tolak 1. Jadi cara kira dia kalau ada 6 orang murid dalam meja bulat tu tolak 1. So barulah korang buat 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Cuba darab dapat tak 120? Nampak? Itulah saya kata dia senang tapi ada formula tertentu juga sebab meja bulat lah. Okey? Jangan tanya suruh meja peta. Jangan tanya suruh. Ikut je lah apa yang suruh. Hari ni kita teori je. Minggu depan baru kita buat soalan. Okey, cari bilangan cara menyusun 2 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okey, manik dia ada 12. Setiap manik perlu disusun mengikut arah jam dan atau lawan jam, tidak memberi sebarang perbezaan. Maksudnya ni kau nak buat arah jam ke, lawan jam ke, tak ada beza apa-apa. Okey, nampak Sebab bila dia kata ada arah jam dengan ada
lawan jam. So ada dua pilihan kat situ kan? Betul tak? Ada dua pilihan kan? Sebab tu bawah ni ada dua, nampak? Sebab ada dua cara untuk korang buat bulatan tu. Dan formula dia masih sama, iaitu 12 tolak 1. Okey. So 12 tolak 1 dapat 11 kan? 11 darab 10 darab 9. Aku darab sendiri. Tengok dapat berapa? 11 darab 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Bagi 2. 1998 400, betul? Ingat sebab dia ada dua pilihan susunan, iaitu lawan jam dengan arah jam. Tapi masa dekat yang dekat meja tadi dia tak kata apa-apa. So tak payahlah. Okey? Alright. Okey. Okey. Tadi adalah asas untuk soalan ni. Jadi kat sini kita akan ada penggunaan kalkulator. So, pada cara korang online tu tak? Okey, cara korang nak tekan kalkulator, tekan 6, tekan shift, tekan tanda darab. Nanti keluar huruf P. Lepas tu tekan 4. So korang dapat 360. Okey. Itu adalah jalan kira untuk yang ditunjuk ni. Okey? Jalan kira untuk yang ditunjuk ni. Okey? Maksud tapi korang tak tunjuk jalan kira pun tak apa. Soalan ni memang dia 1 atau 2 markah je. Terus tulis jawapan saja. 360. Tak tunjuk pun tak apa. Okey, faham? Okey. Okey, seterusnya. Ni. Ni kan. Perebutan kuasa. Betul lah perebutan kuasa. Kan sebab ada abang tu dia masuk sekolah tu terus dapat kuasa. Ada yang ada kat sekolah tu semua syaitan. Datang pula dari sekolah malaikat. Kita kena pilih dia lah. Kan? Sebab kau kena faham, dia lari daripada syaitan yang ada di sekolah malaikat tu. Bukan, Syarul. Dia jadi syaitan bila dia pergi mamak dia. Jangan risau. Okey. Dia belanja korang makan, korang tak ingat Bangunlah cara. Okey, teruskan. Tak payah, hari Jumaat. Okey, memegang jawatan ada 8 ahli jawatan kuasa. 8 ahli jawatan kuasa. Nak ambil berapa jawatan ni? 3 jawatan. Ada 8 ahli jawatan kuasa nak isi 3 jawatan. Cuba tekan kalkulator. 336 betul? Betul. Alright. Cantik. Okay, faham Tak apa, nanti kita buat data minggu depan. Okay. Yang ni penting. Bila dia bagi macam ni, katakan 4 huruf dari perkataan bertuah ingin disusun dalam bentuk bulatan. Berapakah bilangan susunan yang diperoleh? Okey, bertuah tu ada berapa perkataan? Berapa huruf? 7. Dia nak berapa huruf? 4. Kan? Okey, korang kira yang ni dia dapat berapa? 840 kan? Okey. 4 huruf daripada perkataan bertuah ingin disusun dalam bentuk bulatan. Nampak kat sini ada bahagi 4. Okay, kita baca itulah kena hati-hati. Dia ngeri sikit. Jika perkataan bertuah disusun secara linear, maka bilangan pilihan atur yang boleh diperoleh ialah 840 ni
bila disusun secara lurus macam ni. Okey? Susunan lurus. Kalau susunan bulatan, namun jika perkataan tersebut disusun dalam bentuk bulatan, 4 susunan yang sama akan diperoleh. Maka bilangan pilih atau bagi 4 daripada 7 huruf dalam bentuk bulatan ialah, kenapa tiba-tiba ada 4? Sebab dia nampak perkataan, jadi ada 4 cara susunan. Maksudnya mungkin dia yang bezanya mula tu. Apa kalau? Ya yang 2 tadi tu. Tak apa, nanti kita sebab tu saya kata penting untuk kita buku teks korang ni penting sebab dia ada highlight merah-merah ni. So minggu depan saya nak simpan. Okey? Kat tepi ni pun ada nampak tu formula dia. Pilihan atau suatu objek yang disusun dalam bentuk bulatan tidak mengambil kira sama ada mengikut arah jam ataupun lawan jam macam tadi tu. Ni formula dia. Okey, ni formula dia R ni formula dia nanti kita nak guna jangan tanya saya pun tak ingat formula dia. Dia tahun kedua baru pakai buku teks ni. Semua baru was-wasan formula ni. Sebenarnya tak ada. Okey. Tapi kita cuba ingat, kita guna minggu depan. Okey, so contoh. Nadia membeli 12 manik sepelbagai warna di pasar Kraft Kota Kinabalu. Kat Kota Kinabalu tu ada orang selalu pergi tu tempat nak beli marble. Pasar Filipin. Siapa pernah pergi KK? Dia mesti pergi pasar Filipin untuk beli baju kulit Kota Kinabalu ke, beli ikan kering ke, beli makanan Sabah lah kat situ lah. Biasalah orang pergi kat situ. Kenapa dipanggil pasar Filipin? Katanya lah orang yang berniaga kat situ asalnya dari Filipina. Katanya lah, okey. Okey. So 12, dia nak 8 manik, nampak? 12, 8 kan? Ni kan N, P, R per 2 kali R kan? So kalau ni 8, dekat R ni pun akan jadi 8. So pakai formula lah. Kalau boleh ingat formula lah, bukan senang nak ingat formula tu. So tak salahkan korang lah. Tapi kita cuba nanti buat latihan. Okay, sebab tu saya nak ajar je dulu. Okay. Sebab belum kan, sekolah belum masuk kan. Pengamiran dah habis? Belum habis lagi? Okey, simbiosis. Hitung dalam simbiosis ni ada dalam sains Hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. Okey. N P R per 2R kan? So N dia 9. P R dia nak 3. Bilangan objek. Tak adalah, bilangan objek secaman adalah X dan Y adalah sama iaitu 3. Maka bilangan cara menyusun huruf daripada perkataan simbiosis. Yang ni. Ini lain sikit lah dia punya tu. Dia tak pakai NPR R dia tak ada R dia 1. Okey, tak apa, biar dulu ini, nanti kita bincangkan masa nak buat latihan minggu depan. Okey. Lepas tu ada bentuk pula. Macam-macam. Yang ni yang dia rumit sikit sebab dia ada beberapa susunan. Kalau dalam soalan SPM dia selalu pakai yang ni lah. Yang tadi itulah yang susunan tu. Dia selalu pakai susunan yang ni untuk jawab soalan. Okey. Okey, yang ni nanti kalau saya ajar juga nanti korang makin confuse pula, biar dulu.
Nanti minggu depan saya nak habiskan bahagian ni lah. Okey. Sebab yang penting ialah bahagian atas tadi. Okey, jom kita tengoklah dulu beberapa soalan kat atas kita buat. Okey. Ini korang boleh tekan calculator lah cara nak buat, tapi sebenarnya kalau boleh, sebab caranya ialah 5, 8 kan. So korang buat 8 darab 5 darab 7 kan. 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bawah 5 kan. Potonglah semua ni. Kan sebab 5 kan. So 8 darab 7 darab 6, itulah jawapan dia. Okay. Nanti kena potong yang bawah. Saya stop dulu lah. Cukup dulu. Nanti kan makin ni pula. Nanti saya ajar yang susunan tu yang ada dalam soalan SPM. Okey, so itu dulu untuk math.